Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak sambung lagi topik kita dalam bab 1, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal biologi bagi biologi KSSM tingkatan 4. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang 1.1 bidang biologi dan kerjaya. Dan kita dah belajar 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Okey, hari ini kita nak belajar 1.3 berkomunikasi dalam biologi dan 1.4 penyiasatan saintifik dalam biologi. Okey. Kita pergi dulu kepada 1.3 berkomunikasi dalam biologi. Okey, yang pertama 1.3.1 berkomunikasi tentang data eksperimen dengan membina jadual berdasarkan data daripada eksperimen yang dijalankan. Okey, pertama kita nak belajar tentang membina jadual untuk memaparkan data eksperimen. Okey, macam mana kita nak bina jadual? Okey. 1.3 itu berkomunikasi dalam biologi. Okey, apa itu berkomunikasi dalam biologi? Ahli biologi selalu menjalankan pendidikan dan cara ahli biologi berkomunikasi iaitu cara ahli biologi menunjukkan hasil-hasil penemuan mereka dengan membina jadual, melukis graf dan lukisan biologi. Ini cara ahli biologi memaparkan data-data yang diperolehi daripada eksperimen melalui jadual, graf dan lukisan biologi. Okey, yang pertama kita tengok dulu tentang jadual. Macam mana kita nak membina jadual dalam untuk memaparkan data eksperimen kita. Okay, sebelum tu jadual ini digunakan untuk merekod dan mempersembahkan data. Okey, jadi untuk kita tunjukkan data hasil eksperimen kita, kita bolehlah membuat jadual. Okey. Kenapa kita perlu buat jadual? Sebab jadual ni dia memudahkan kita menyusun data, secara sistematik dan mudah untuk kita buat perbandingan bila ada jadual. Mudah untuk kita buat perbandingan bila ada jadual. Okey. Kita tengok di sini, ini contoh jadual. Tengok di buku teks kamu. Okey. Ini contoh jadual. Okey. Tajuk-tajuk dalam jadual terdiri daripada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas beserta unit. Okey. Mana tajuk? Tajuk ni lah. Ini tajuk. Ini tajuk. Okey. Tajuk bagi kolom ini. Okey. Dan satu lagi di sini. Ini tajuk. Okey, ini tajuk jadual. Okey. Macam mana kita boleh tahu? Kita boleh letakkan tajuk ni. Kita ambil daripada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kamu ingat lagi sebelum ni kamu belajar, kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah pemboleh ubah yang mana kita yang ubah. Kita yang ubah untuk mendapatkan keputusan tertentu. Jadi kita yang ubah, kita yang decide lah, yang tentukan dalam eksperimen tu apa yang kita nak guna. Okey. Kalau tengok di jadual ni ada 2, suhu, isi padu oksigen yang dibebaskan. Okey, antara kedua-dua ni yang mana dimanipulasi? Okey. Sudah tentulah suhu sebab
Di sini kita yang ubah suai suhu itu untuk mendapatkan hasil eksperimen, untuk melihat apa kesannya terhadap eksperimen kita. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasi kita letakkan di sebelah kiri. Okey, dimanipulasi dalam jadual dimanipulasi mesti berada di sebelah kiri. Okey. Dan bergerak balas. Apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil daripada faktor yang kita ubah tadilah, hasil daripada eksperimen. Okey, di sini ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pemboleh ubah bergerak balas mesti berada di sebelah kanan. Jadi kiri dimanipulasi, kanan bergerak balas. Okey, dimanipulasi kiri bergerak balas kanan. Okey. Ini contoh jadual. Okey, bagi eksperimen isi padu oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan air pada suhu berlainan. Jadi pada suhu-suhu ini hasil oksigen yang dibebaskan. Jadi ini dimanipulasi, ini bergerak balas. Itu macam mana cara untuk kita bina jadual dalam eksperimen kita, dalam mempersembahkan data eksperimen. Okey. Seterusnya 1.3.2 kita nak belajar melukis graf yang sesuai berdasarkan data yang kita dapat. Okey, macam mana kita nak lukis graf? Okey. Graf kita lukis graf ini untuk menunjukkan hubungan. Untuk menunjukkan hubungan apa? Hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita nak tunjukkan hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ni, kita guna graf. Okey. Ada beberapa jenis graf. Ada graf garis, ada carta bar dan ada histogram. Okey, graf garis macam mana? Inilah graf garis. Okey. Ini graf garis. Okey. Macam mana kita nak lukis graf? Okay. Pertama, pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas berada pada paksi Y. Okey, mana paksi Y? Di sini. Tadi dalam jadual kita tengok yang bergerak balas kan? Graf ini berdasarkan jadual ini. Okay, supaya kamu senang nampaklah. Okay, jadi yang bergerak balas berada di paksi Y ataupun yang menegak. Okay. Dimanipulasi berada pada paksi X. Okay, dimanipulasi berada pada paksi X. Ini paksi X. Ini semua ni dimanipulasi. Okay. Skala. Okay, macam mana skala? Skala tu apa? Ini skala. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini skala. 10, 20, 30, 40. Ini adalah skala bagi graf kamu. Jadi, macam mana kamu nak tulis skala tu? Skala mestilah seragam. Apa maksud seragam? Kalau dia selang, 2, 4, 6, 8, maksudnya perbezaan dia 2 unit. Jangan pula 2, 4, 7,
Tak bolehlah tak seragam. Jadi setiap senggang tu mestilah seragam. 2, 2, 2, 2. Kalau 3, 3, 3, 3 semua. Yang ni pula selang dia 10. 10, 20, 30, 40, 50 seragam. Jangan pula 10, 20, 50. Itu tidak seragam. Jadi skala mestilah seragam dan sesuai dengan data kita. Kalau data kita sampai 70, kita mula dengan 10. Kalau takkanlah data kita 70, kita mula dengan 5. 5, 10, 15, 20. Jadi panjanglah. Jadi kena guna skala yang sesuai. Okey, kalau dekat sini, kalau 2.0, 14.0, yang paling banyak pun 12. Jadi kita guna selang dia 2, 2, 2, 2. Okey. Itu cara nak tulis skala graf. Okey, tanda titik dengan simbol yang sesuai seperti X. Tanda nilai pada graf kita mestilah bersimbol X. Macam ni. X. X. Pangkah. X pada titik tu. Tak mau bulat ke apa ke, tak mau. Tak mau macam ni ke, tak mau. Okey. Jadi kena tanda X. Okey. Tajuk graf. Graf pun boleh ubah, bergerak balas, melawan pun boleh ubah, dimanipulasi. Okey, macam mana nak tulis tajuk graf? Okey, kena mula dengan bergerak balas dahulu. Isi padu oksigen yang dibebaskan. Ini bergerak balas. Mula dengan bergerak balas dulu. Kemudian ada perkataan melawan. Okey. Kemudian barulah boleh ubah dimanipulasi suhu. Okey. Itu cara kita membina graf garis. Okey. Ini maklumat umum ni untuk graf-graf lain pun sama. Okay, contoh dia di sini adalah graf garis. Okay, graf seterusnya adalah carta bar ataupun kita panggil carta palang. Okay. Carta palang ini mempersembahkan data menggunakan palang menegak dan tidak bercantum. Okey. Dia mesti tak rapat kena ada ruang dekat sini. Ini kena ada ruang. Tak boleh bercantum kalau carta bar. Tak boleh bercantum maksudnya tak boleh dekat lah. Tak boleh rapatkan. Okey. Cara melukis carta bar sama. Sama juga di sini adalah bergerak balas. Di sini X adalah dimanipulasi. Sama juga setiap lebar perlu seragam. Ini dia guna satu kotak. Satu kotak ni. Yang ni pun kena satu kotak. Satu kotak. Tak boleh yang ni satu kotak, yang ini kamu buat besar pula. 2 kotak tak boleh. Dia kena seragam. Okey. Okey, mesti seragam. Tinggi palang ni bergantung kepada frekuensi lah, bergantung kepada data kamu. 26, 5, 7 itu ketinggian dia. Okey. Carta bar digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih. Selalunya carta bar ni kita guna untuk perbandingan lah. Perbandingan beberapa faktor. Okey, ini carta bar ataupun carta palang sama. Okey, sekarang kita tengok satu lagi graf iaitu histogram. Okey, histogram. Okey, histogram ni selalunya menunjukkan kekerapan. Kalau tadi carta bar untuk perbandingan, histogram selalunya untuk kekerapan. Untuk kita tengok kekerapan satu data. Okey. Sama. Y bergerak balas. X dimanipulasi. Okey, kemudian masukkan label dan unit paksi. Okey, kena ada label dan unit ni, label.
Bilangan murid, label. Ketinggian, lepas tu ada ada cm, kena tulis unit, ada cm. Okey. Sama juga, lebar kena sama. Dan tapi apa beza histogram dengan carta bar? Histogram mesti rapat, tak ada ruang. Histogram mesti rapat, tak ada ruang antara satu bar dengan bar yang lain. Ini beza histogram dengan carta bar. Okey. Ini tajuk. Sama juga, bilangan murid itu bergerak balas melawan ketinggian dimanipulasi. Okey, itu tentang cara untuk membina graf. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi ke 1.3.3 melakar lukisan biologi. Berdasarkan pemerhatian lukisan biologi. Dalam biologi banyak kamu perlu lukis. Jadi kita perlukan lukisan untuk memaparkan data kita. Jadi kita panggil dia sebagai lukisan biologi. Okey, lukisan biologi mestilah tepat. Dan memberi gambaran yang tepat. Tak boleh ada shading-shading, tak boleh ada tekstur-tekstur, titik-titik dan sebagainya. Mestilah tepat. Apa ciri lukisan biologi? Besar dan tepat. Tak boleh lukis kecil-kecil. Kena lukis dengan jelas. Guna pensel yang tajam. Tak boleh guna pensel warna atau pen. Bila kita lukis raja, tak boleh guna pen. Melainkan kita label tu boleh guna pen. Dan kita tak boleh guna pensel warna. Mesti lukis dengan pensel. Tak boleh lorek. Tak boleh shading. Okey, garisan mesti jelas. Mesti jelas. Garisan mesti jelas. Tak boleh double. Mesti jelas, bersih, berterusan. Bukan macam kita melukis lukisan pendidikan seni tu, tidak. Dia tak boleh putus-putus. Kalau bentuk spesimen, jangan guna pembaris. Bentuk contoh, kamu nak lukis sel tumbuhan, tak perlu guna pembaris nak buat 4 segi tu, tak perlu. Okey. Lukisan mestilah berlabel, kena ada label dan mesti tertuju pada struktur yang betul. Maksudnya ada anak panah lah. Okey, anak panah tak boleh ada kepala anak panah. Garis sahaja. Garis mesti lurus dan tidak bersimpang siur lah, bersilang antara satu sama lain. Okey, lukisan mesti ada tajuk. Setiap struktur dalam lukisan mesti terletak pada kedudukan yang betul. Kedudukan mesti betul. Saiz pun mesti berkadaran dengan semua struktur lain. Tak bolehlah kloroplas lebih besar daripada mitokondria kecil. Tak boleh. Okey. Bagaimana pula dengan lukisan plan? Okey. Lukisan plan ialah lukisan garisan yang menunjukkan struktur. Ini lukisan plan. Ini contoh lukisan plan. Ini lukisan secara detail. Ini keratan rentas, batang pokok. Jadi ini lukisan yang secara detail. Ini adalah plan. Okey. Kalau lukisan detail, lukisan terperinci, dia lukis semua struktur yang ada dalam ni. Dia lukis semua struktur yang ada dalam ni, semua sel yang ada. Kalau lukisan plan, dia hanya lukis struktur-struktur yang tertentu sahaja yang kamu ingin tahulah. Okey, faktor pembesaran. Nak lukis besar mana lukisan?
kita mesti nyatakan faktor pembesaran. Yang spesimen yang betul berapa cm, dalam lukisan berapa cm, macam tu. Okey, jadi kita nak kira pembesaran macam mana? Panjang lukisan bahagi dengan panjang spesimen. Kita dapatlah lukisan kita pembesaran dia 2 kali. Ataupun ini faktor pembesaran. Okey. Itu cara melukis lukisan biologi. Okey, seterusnya mengenal pasti satah badan. Satah badan, keratan dan istilah arah dalam organisma. Okey. Untuk kamu tahu satah. Satah, keratan dan arah. Okey, dalam bidang biologi, kajian dan pemerhatian struktur dilakukan berdasarkan satah, keratan, arah dan arah. Okey, apa itu satah? Okey, satah merujuk kepada permukaan rata bayangan yang melintasi badan. Okey, ada 3 satah utama. Okey, pertama, satah sagital. Okey, kamu tengok di sini. Ini pembahagi dia. Okey, nampak tak plate yang berwarna merah ni? Okey, sagital ini maksudnya kita bahagikan bahagian tu kiri dan kanan. Kita belah dia kiri dan kanan. Itu satah sagital. Okey. Kalau satah frontal, satah frontal itu adalah ni. Tengok plate yang berwarna kuning ni. Frontal tu adalah belakang dan depan. Kita bahagi spesimen kita belakang dan depan. Okay, kalau satah melintang, kita bahagi ni plate yang berwarna biru, maksudnya atas dan bawah. Ikutlah. Contoh macam pokok ni. Pokok ni kita potong ikut satah apa? Ini satah melintang atas dan bawah, baru kita dapat macam ni. Kalau pokok tu kita belah maksudnya kiri dan kanan, kita tak dapat macam ni. Itu maksud satah lah. Okey, keratan rentas. Okey, keratan rentas ni, apa maksud keratan rentas? Kita membahagi struktur kepada bahagian rentas. Rentas di sini. Rentas maksudnya kita bahagi dia atas dan bawah. Macam pokok tadilah, kita potong. Kita potong, jadi kita dapat keratan rentas. Kalau keratan membujur, kita belah. Keratan, ini keratan membujur. Jadi keratan rentas, kita akan dapat satah apa? Keratan rentas, kita dapat satah melintang. Kalau keratan membujur, kita dapat satah sagital ataupun satah frontal. Okey, kita belah. Banyak lukisan anatomi haiwan dan tumbuhan perlu dilabel dengan arah. Kita perlu label. Kita perlu label arah. Ini tadi tentang satah, kemudian tentang keratan, sekarang arah. Macam mana kita nak tengok arah sesuatu lukisan kita? Okey. Arah ada anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior dan lateral. Ini arah-arah dalam biologi. Okey. Kita tengok satu-satu. Pertama, anterior. Anterior menunjukkan depan ataupun kepala. Anterior menunjukkan depan. Okey, posterior menunjukkan belakang. Ini anterior depan, posterior belakang. Okey, depan, belakang. Okey. Kemudian ventral dan dorsal. Okey, ventral
menunjukkan bawah, dorsal menunjukkan atas. Dorsal atas, ventral bawah. Ada lagi superior. Superior menunjukkan bahagian yang berada di atas bahagian lain ataupun menunjuk ke arah kepala. Maksudnya duduk paling atas lah. Ini superior. Dia berada atas bahagian lain. Okey. Lateral. Lateral adalah tepi. Lateral adalah tepi. Maksudnya dia jauh daripada garisan tengah. Okey, kalau ini badan manusia, ini tengah. Ini tengah. Okey. Ini tengah. Ini tengah. Jadi lateral adalah bahagian tepi lah. Ini tepi. Kawasan tepi. Itu lateral. Okey. Inferior. Inferior berada di bahagian bawah bahagian lain atau menuju ke arah kaki. Inferior dia duduk bahagian paling bawah lah, bawah bahagian yang lain. Ini inferior. Okey, ada berapa ni? 7 arah dalam biologi. Okey, itu yang kita belajar, 7 arah dalam biologi. Okey, hari kita dah belajar tadi lukisan biologi, ada satah, ada keratan, arah. Itu yang kita telah belajar tadi. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada 1.4 lah. 1.4 penyiasatan saintifik dalam biologi. Macam mana kita nak menyiasat sesuatu dengan kaedah yang lebih sistematik. Itu maksud penyiasatan saintifik. Okey, kita tengok. Okey, ini macam kamu dah pernah belajar lah tentang 1, 2, 3 penyiasatan saintifik kita gunakan untuk dalam menjalani eksperimen. Okey, penyiasatan saintifik membuktikan kesahihan suatu hipotesis yang telah dibuat. Kita buat penyiasatan untuk apa? Kita buat penyiasatan saintifik untuk apa? Untuk kita nak buktikan hipotesis kita tu betul ataupun tidak. Jadi untuk kita buktikan hipotesis kita tu, kita perlukan langkah-langkah penyiasatan saintifik. Okey, ada 8 langkah. Okey, pertama, mengenal pasti masalah. Okey, apa masalah? Apa yang nak diuji tentang apa? Okey, yang kedua, mengenal pasti masalah ni selalunya dia bermula dengan ayat dia adakah ataupun apakah. Kita tengok contoh dekat sini. Ni mengenal pasti masalah. Kita tulis di bawah penyataan masalah. Okey, contohnya dekat sini eksperimen ni kesan aktiviti terhadap kadar denyutan nadi murid. Okey, eksperimen ini dia nak kaji apa kesannya apa kesan ke atas nadi bila murid melakukan aktiviti. Okey, adakah nadi itu laju atau perlahan? Itu dia nak tahu kesan. Jadi masalah dia di sini, apa yang dia nak tahu, apakah kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan nadi. Okey, bila nak tulis pernyataan masalah, selalunya kita guna perkataan apakah ataupun adakah. Okey. Kemudian kita letakkan pemboleh ubah di manipulasi dahulu, barulah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk tulis pernyataan masalah, ada kata tanya, kemudian pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, dan mesti ada tanda soal dekat sini lah sebab di depan ni ada kata
tanya. Kalau tak ada kata tanya, tak perlulah tanda soal. Okey. Seterusnya, hipotesis. Membina hipotesis. Okay, contoh ada di sini. Ini hipotesis. Okay, macam mana kita nak bina hipotesis? Hipotesis ada hubungan antara pemboleh ubah, bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab dua pemboleh ubah inilah yang kita nak kaji dalam eksperimen. Itu hipotesis. Hubungan pemboleh ubah bergerak balas dan dimanipulasi. Okey, seterusnya. Pemboleh ubah. Okey, ada 3 pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya yang kita set up, yang kita aturkan ataupun yang kita tentukan. Ini dimanipulasi. Kemudian bergerak balas hasil daripada eksperimen kita. Apa yang kita nak ukur, apa yang kita nak tengok. Dimalarkan adalah faktor yang kita tetapkan. Kita tetapkan dan kita tak ubah supaya eksperimen itu valid lah, supaya eksperimen tu sah dan eksperimen tu jadi. Contoh di sini kita malarkan adalah murid. Kita tak boleh guna murid yang berlainan. Contoh kalau Ahmad yang melakukan aktiviti cergas, Ahmad yang berlari, maka kita kena cek nadi Ahmad lah. Tak boleh cek nadi orang lain. Jadi, murid kena dimalarkan supaya eksperimen tu menjadi. Okey. Seterusnya, merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik. Okey, bila kita dah tentukan penyataan masalah, kita dah tentukan hipotesis, sudah tetapkan pemboleh ubah, sekarang kita rancang macam mana kita nak buat eksperimen kita. Okey, macam mana kita rancang? Pertama, kita kena tahulah bahan apa kita nak guna. Bahan dan radas. Bahan adalah benda yang kita guna dalam eksperimen yang akan habis, tak boleh disimpan. Okey, dan radas ini bahan yang kita alat yang kita guna dalam makmal dan kita boleh simpan selepas kita guna. Contoh benang. Benang radas atau bahan? Benang adalah bahan. Sebab lepas kita guna, kita dah potong, kita tak simpan balik dah. Kita buanglah selepas habis eksperimen. Okey, kalau radas ni contoh tabung uji, kita cuci, kita simpan. Okey, sama juga dengan tube whisking. Tube whisking bukan radas. Tube whisking adalah bahan. Sebab lepas guna, kita buang. Jadi, kita tak boleh guna balik. Jadi, itu beza bahan dan radas. Di sini guna jam randik. Okey, spesimen. Ni sebab ada spesimen, maka dia tulis spesimen lah. Kalau eksperimen yang tak ada spesimen, tak perlu tulis. Spesimen kita kaji ke atas apa? Ke atas murid. Kemudian, lepas dah tahu bahan apa kita nak guna dalam eksperimen, sekarang kita mulakan prosedur. Prosedur ni, langkah-langkah kita nak jalankan eksperimen kita macam mana. Okey, langkah-langkah ini perlu ditulis dalam ayat apa? Okey, perlu ditulis dalam ayat yang pasif. Okey, ayat pasif. Dihitung, bukan menghitung. Okey. Kita nak tulis prosedur tentang apa? Prosedur mestilah berkaitan dengan pemboleh ubah. Mesti berkaitan dengan pemboleh ubah dan cara-cara untuk kita menjalankan eksperimen. Okey, contoh pemboleh ubah di sini aktiviti cergas. Contoh dia ada tulis aktiviti cergas dijalankan. Apa dia? Kadar denyutan jantung, macam mana kita nak kira kadar denyutan jantung selepas berapa minit, selama berapa minit. Okay, kemudian kita kena tulis rekodkan keputusan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadual. Okey. Itu merancang. Kemudian kita kumpul data.
Okey, kita kumpul data eksperimen. Ni yang kita belajar tadi, macam mana kita nak mempersembahkan data kita. Kalau dekat sini, dia mempersembahkan data dalam bentuk jadual. Okey. Ini dalam bentuk jadual. Okey, dimanipulasi. Apa dimanipulasi tadi? Okey, aktiviti cergas. Aktiviti cergas. Kemudian, kita nak tahu apa kadar denyutan jantung. Ni dia tak tulis spesifik lah apa aktiviti cergas tu, berlari ke apa. Dia hanya tulis sebelum dan selepas. Jadi kita persembahkan data kita dalam bentuk jadual. Okey, menginterpretasi data dan keputusan melalui penaklukan saintifik. Kemudian kita tengok data kita, kalau perlu graf, kita buat graf. Jadi kita takullah apa yang ditafsirkan melalui data kita tu. Dan barulah kita buat kesimpulan. Kemudian menulis laporan. Laporan perlu ada semua-semua ni lah. Okay. Kesimpulan macam mana? Ni kita menakur data. Kita bincangkan apa yang berlaku, apa hubungan, kenapa, sebab-sebab dia. Ini menakur data. Kemudian kita buat kesimpulan lah. Kesimpulan mestilah tentang sama ada hipotesis kita tu diterima ataupun ditolak. Sebab kita nak uji hipotesis, kesahihan hipotesis. Jadi, kena ada diterima atau ditolak. Okey, kemudian kita buat laporan. Laporan macam contoh inilah. Okey, itu tentang penyiasatan saintifik. Okey, habis untuk bab 1. Untuk tugasan kamu, cikgu nak kamu buat ni. Eksperimen ini 1.1. Okey, cikgu nak kamu cuba buat eksperimen ini dan cikgu nak kamu cuba buat laporan apa hasilnya daripada eksperimen kamu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.